Wa abdaltu minhu ay min jama'il jawami', dan lun ganti daripadanya, artinya daripada kitab Jama'ul Jawami', ghairal mu'tamadi wal wadhiha bihima, tilung ganto akan yang hana mu'tamad, akan pendapat yang tiada mu'tamad, dan akan pendapat yang tiada wadhih. Bangun longganto dengan keduanya, pendapat mu'tamad dan dengan penjelasan yang wadhih, yang terang. Jadi yang menurut goknya kena nanti goknya ka tarjih dengan tarjih yang beda daripada kitab Jama'ul Jawami'. Dia menurut goknya ijtihad, beberapa tempat yang getarjih dalam Jama'ul Jawami' hana mu'tamad menurut goknya. Walaupun inan mu'tamad dalam Jama'ul Jawami'. Gegantulah debak kata-kata asah tu dan menasi ente nak kosa-kosa kata yang tiada wadih hanya ge perjelah. Ma'a ziyadatin hasanatin, sataqifu 'alaiha insyaallah taala. Beserta beberapa tambahan-tambahan yang bagus. Maksud tambahan yang bagus pun pembahasan-pembahasan yang hanya gebahas dalam Jama'ul Jawami'. Lom bahas di sini. Kemudian ikhtisar. Walaupun lafaz lebih ringkas daripada Jama'ul Jawami', tapi makna lebih luas daripada Jama'ul Jawami'. Sebab tu ada yang hana dalam Jama'ul Jawami', hana gebahas ini, getambah ini. Sataqifuha, yang selagi akan kata piu alaiha di atasnya ziyadah insya-Allah taala. Dia maka dengan ikhtisar, mukhtasar kerana dari segi lafai, dari segi kosa-kosa kata haji per kalimat je nyata jumlahkan lebih sedikit matan kitabnya ketimbang Jama'ul Jawami'. Tapi makna haji lebih luasnya ketimbang Jama'ul Jawami'. Kerana nanti ada beberapa ziyadah tambahan-tambahan yang hana dalam Jama'ul Jawami', tapi itu kelayak ke dengan ikhtisar. Dia sedikit lafai, makna haji luas. Wa nabbahtu ala khilafil mu'tazilati walau ma'a ghairihim bi'indina. Dan lun kode tu, lun beritahu ke lun kode, dia ada khilaf mu'tazilah. Jadi ada ketika pembahasan-pembahasan yang khilafiyah antara getanya ahlu sunnah dengan mu'tazilah, walaupun beserta yang kon mu'tazilah, walaupun tu golongan-golongan yang lain. Artinya kenapa apa? Bahawa nanti beberapa pembahasan yang dikupaskan di Zakaria Ansari. Yang pembahasan tersebut ialah beda pendapat di antara getanya dengan Mu'tazilah intiji. Walaupun nanti kon cuma Mu'tazilah yang beda pendapat orangnya, golongan-golongan yang lain. Cuman yang paling titik fokuskan bab Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah yang paling banyak mereka ialah khilafiyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang empat tanda, empat kode bahawa nyo ialah pembahasan khilafiyah antara Ahlussunnah beserta dengan Mu'tazilah. Kode je ialah dengan kata-kata indina. Ada nyatakan indina, ada yang indina lika tu. Yang tanda je bahawa yang khilafiyah antara katanya dengan Ahlussunnah. Dengan Mu'tazilah. Mandi dah mau. Puji. Pemerintah dah mau cuma Mu'tazilah. Bisa jadi. Jadi mana jadi yang kode di kata-kata indina yang kode kode bahawa pembahasan yang sedang dibahas tersebut yang khilafiyah antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Wa ala khilafi ghairihim wahdihi bin aswahi ghaliban fihima. Dan menasilam dun kode ada khilaf selain mereka Mu'tazilah sendirinya syirir, beda ada waktu. Yang ada waktu punya khilafiyah antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dan dengan golongan-golongan lain yang kode je indana. Indana ataupun indina. Munyo khilafiyah antara Ahlussunnah dengan yang kon Ahlussunnah. Tapi yang kon Mu'tazilah. Hana Mu'tazilah kan? Atau kena ghairi yang kon hana Mu'tazilah. Di khilafiyah di antara Ahlussunnah dengan yang kon Mu'tazilah.
Yang kaum Mu'tazilah. Yang kode dengan kata-kata asah. Yang di asah, yang khilafiyah, pembahasan yang khilafiyah antara ahlu sunnah dengan yang kon Mu'tazilah. Boleh jadi untuk di antara apa? Mazhab-mazhab. Hambali, Hanafi ni ya. Apa yang kan Syafi'i. Yang bandua kodenya ialah ghaliban fihima. Pada kebiasaan bab dua kode tersebut. Yang kode dia. Artinya yang kekunci lah supaya dari tanya untuk berfaham apa maksud indana, apa maksud asah. Ya. Wa samaituhu lubbal usuli, dan lun namai akan mukhtasarnya akan lubbal usul. Lubbal usul ataupun labbal usul. Rajian hal keadaan lun itu yang mengharapkan artinya muammilan. Nibat Allah Ta'ala al-qabula akan berterima kitabnya di sisi Allah Ta'ala, beridha Tuhan dengan atau kitabnya. Wa as'aluhun nafa'abih, dan lun mohon akan Allah akan benar manfaat dengan mukhtasarnya. Ketua manfaat di muallifihi bagi yang karang kitabnya itulah lun sendiri atau karya Ansari, dan bagi orang yang baca je, orang yang buat, orang tengah buat, dan bagi orang yang lengonya kitabnya, dan bagi ketinggalan ubina orang-orang beriman. Digerakkan bermanfaat secara umum juga. Ada benar rukun secara khusus manfaat kedua orangnya yang sebagai pengarang, dan khusus manfaat bagi siapa-siapa yang buat dan atau membuat, dan bagi orang yang dengar je, dan secara umum ubina orang-orang mukmin. Walaupun awak ikut mukminin, roh orang terlikut bandung, roh muallif, roh siqari, roh mustami', roh jid. Dengan doa min haisu umum dan khususnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala khairu ma'mulin, itu sebaik-baik yang diharapkan. Menyebab Tuhan lah yang katanya terharapkan, bagi terima dan benar manfaat ya. Apa yang akan kita bahaskan ke depan nanti. Wa yunhasaru maqsuduhu ail labbil usuli fi muqaddimatin. Dan tersimpanlah maksud daripada labbil usul dalam muqaddimah. Dan dalam matan-matan sab'atu kutubin, dan 7 kitab. Diatur kitabnya ialah muqaddimah dan 7 kitab. 7 kitab. Yang tak baca muqaddimati dengan kekasrahkan dal, muqaddimati. Gecok kata-kata muqaddimati sama lagi kata-kata muqaddimati al-jaisi. Di muqaddimati al-jaisi kata-kata yang biasa secara lughawi. Muqaddimati al-jaisi, pasukan baris depan. Muqaddimati al-jaisi nya, pasukan baris depan. Rumah perang Jadi yang berperang yang jak baris dekat dengan muqaddimati al-jaisi. Yang kecok dasar kata-kata muqaddimahnya daripada qaddama yang lazim. Qaddama tapi faedah je lah lazim. Apakah lazim? Dikarenakan jika qaddama dengan makna taqaddama. Dia qaddama makna je taqaddama yang lazim. Lazim je muqaddimah. Dia qaddama muqaddimah. Isim fa'il je. Tapi lazim je bukan muta'addi. Sebab makna je ialah taqaddama. Taqaddama kan berfaedah lazim. Dan jadi tak baca je dengan kepatah dal muqaddamat. Muqaddamati tak baca. Ataupun muqaddamah mufrad je. Tapi ala qillatin ada sedikit yang baca lagi nya. Ramai orang baca muqaddamah. Yang ramai orang kan muqaddimah. Kan sedikit daripada pengucapan, jaring pemakaian ka muqaddamatir rajuli. Yang gecok asal kata muqaddamah, kata-kata yang dikira secara lughawi nur Arab muqaddamatir rajul. Yang fi lughatin
pada lughah, pada bahasa ya. Dia asal kata haji rokna kecok. Muqaddamatir rajul. Nyamunya muqaddamah yang pasti ji gecok ni ba qaddama yang mutaaddi. Qaddama albat tu je muqaddamah isim maf'ul. Kata dia mutaaddi lah berarti. Gecok ni ba qaddama yang mutaaddi. Artinya muqaddamah pun yang didahulukan. Yang didahulukan. Tentu yang didahulukan na benda haji, na perkara haji yang didahulukan. Ada je apa? Fi umurin muqaddimatin au muqaddamatin alal maqsudi bidzati. Ada je dua kata-kata tersebut, perkatakan je muqaddimah ataupun muqaddamah. Artinya muqaddimah yang mendahului. Kan si fa'il yang mendahului. Artinya muqaddamah yang didahulukan. Nyuntakan muqaddimah kiban. Artinya muqaddimah pada perkara-perkara yang mendahului. Arti perkara yang awal disebut maksudnya. Nyuntakan muqaddimah. Perkara-perkara ataupun pembahasan-pembahasan yang awal disebut. Yang mendahului, yang awal disebut, yang awal dibahas. Yang ada katakan muqaddimah ataupun umurin muqaddamah. Perkara-perkara yang didahulukan, yang awal disebut cuma apa je sama dengan ada hal je mendahului muqaddimah ataupun ada hal je yang didahulukan menggunakan muqaddamah alal maqsudi bidzati. Ada tujuan bidzat, ada tujuan pokok. Dia tergolong gebahas yang inti pokok pembahasan disebutkan je le. Disebutkan si muqaddimahnya le. Maka dia kena dengan ji yang mendahului. Awal disebut ji, duduk disebut maksud bizzat. Duduk disebut pembahasan inti ji. Arti awal disebut muqaddimah, dia muqaddimah kan pembahasan inti. Pembukaan ji. Pembukaan daripada yang akan inti dibahas. Merupakan awal disebut ji lintifa'i biha fihi. Dikarenakan tajuk manfaat dengan muqaddimah ataupun muqaddamah pun fihi pada maksud bidzat. Syik perle kerana pembahasan je berkait dengan inti pokok pembahasan, berkait dengan maksud bidzat pembahasan muqaddimahnya. Ma'a tawaqqufihi ala ba'dihha, beserta syik terhenti pembahasan maksud bidzat, terhenti terbahas inti pokok pembahasan atau sebahagian daripada muqaddimah. Mungkin tak bahas nanti maksud bidzat, hanya tak fahami le muqaddimah haji. Tahu contoh kata arifil hukmi wa aqsamihi. Lagi contoh definisi daripada hukum dan pembahagian daripada hukum-hukum pun yang akan hukum. Ta'rif hukum pun. Pembahagian hukum pun wajib, mandub, mubah ada. Yang kau tak kesim je. Yang kan di dalam muqaddimah ke bahasnya. Ta'rif hukum, aqsam hukum dalam muqaddimah ke bahas. Apa kan di dalam muqaddimah yusbitu hal usuli taratan wa yanfiha ukhra kama saya ji'u. Karena menyebutkan akan ianya hukum dan ta'rif dan aqsam hukum oleh sebahagian ulama usul dalam pembahasan usul. Pembahasan usul itulah inti pokok pembahasan maksud bidzat. Wataratan dan pada satu kali menafikan akannya aqsam buno dan ta'rif buno pada kali yang lain. Menafikan dia usuli akannya aqsam pada kali yang lain kama saya ji. Sebagaimana keratan yang masalah hukum dengan aqsam hukumnya negara pokok pembahasan usul. Ni dah malah muqaddimah je. Karena usul fiqh kan masalah hukum apakah? Cara istimbat hukum. Qiyas ijma'. Istimbat hukumnya pembahasan usul fiqh. Kau hukum. Ini hukumnya kan pembahasan usul fiqh ya. Wasab'atu kutubin wasab'ati kutubin, dan tersimpanlah maksudnya daripada usul fiqh lah, maksudnya labil usul lah, di dalam 7 segala kitab-kitab. Yang baru fi maksud bidzat. Pada maksud bidzat. Yang 7 kitab yang maksud itulah inti pokok pembahasan daripada kitabnya.
Arti pokok je. Toh 7 kitab tersebut yang maksud khamsa. Oh ya Allah. Oh tak nangis. Toh 7 kitab tersebut khamsatin 5 buah kitab pada pembahasan dalil-dalil fikih fi mabahisi adillatil fiqhi. Yang 5 kitab berkupas ialah tentang dalil-dalil daripada fikih. Pandai dalil ji daripada kitab Al-Quran. Toh dalil-dalil fikih saja. Kepada ya. Itulah kitab Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas dan istidlal. Yang 5 nya lah. Kitab, sunnah, ijma', qiyas, istidlal. Yang 5 kitab. Dia tabuh pembahasan, tabuh kitab. 5. Kita yang ke-6 wasadisu fit ta'adil wa tarajih. Dan bermula kita yang ke-6 itu saya pada masalah ta'adil dan tarajih. Tentang istinbat hukum ji. Istilah. Maksudnya untuk cara-cara tarjih hukum. Tarjih hukum tu. Wasabi'u dan bermula yang ke-7 kitab pada masalah ijtihad. Dan pada barang-barang yang mengikuti yama akan ijtihad daripada pembahasan taklid dan pembahasan adab fatwa dan pembahasan barang-barang dumma ilaihi min ilmil kalami. Daripada barang-barang yang digabungkan akan yama ilahi kepada kitab ke-7-nya daripada pembahasan ilmu kalam. Yang pembahasan ilmu kalam alladhi yang dibukakan akan ilmu kalamnya itu dengan masalah taklid dalam usuluddin, dan yang ditutupkan akan bahasa ilmu kalam dengan yang dimunasabat dianya akannya ilmu kalam daripada khatimah tasawuf. Yang itu atau kitab ke-7 ya. Tina ilmu kalam cik dia ilmu kalam. Awal ilmu kalam gepegah masalah bah taklid. Ujung ilmu kalam dia gepegah bah tasawuf, khatimah tasawuf ya. Wa hadzal hasru min hasril kulli fi ajzaihi lal kulli fi juz'iyatihi. Dan bermula ini hasar itu sebahagian daripada hasar kul dalam segala juzuk-juzuknya kul. Bukanlah hasar kulli di dalam segala juz'iyahnya kulli. Ada punya hasar kul, punya hasar kul dalam juzuk kul. Berarti mana apa? Hansah ke khabar juzuk untuk kul yang dengan hasar kul dalam juzuk. Ti hansah dapat khabar juzuk untuk kul. Contoh aja apa? Contoh hasar kul atuh juzuk. Lagi contoh hasar tubuh jasad manusia dalam juzuk-juzuknya jasad. Jarau aki. Kon hansah takkan bermula jarau itu insan hansah takkan. Hansah. Arti insan jasad tubuh yang jikul. Jarau oleh aki badan yang ngeken dengan juzuk. Dia punya hasar kul bak juzuk yang hansah dapat khabar juzuk untuk kul. Dalam artian apa? Baru geken dengan labbil usul nyata perlu kena. Baru geken dengan labbil usul bertergabung muqaddimah dan 7 kitab. Barunya labbil usul. Muqaddimah tu kon labbil usul. Kitab pertama tu kon labbil usul. Kitab kedua tu kon labbil usul. Mari kita baca labbil usul. Labbil usul gabungan. Muqaddimah tambah 7 kitab. Nya labbil usul. Arti hansah takun bermula pembahasan ta'adil dan tarjih. Itulah bil husul hansahkan. Hansahkan. Tebaga hasar kul dalam ajza. Bukanlah hasanya hasar kulli dalam juz'iyah kulli. Punya hasar kulli dalam juz'iyah kulli sebaliknya. Atau sebalik sah dapat khabar juz'i untuk kulli. Atau contoh hasar juz'i dengan kulli, gahasar insan gahasar insan dalam
Si Omar, si Bakar, si Fulan, si Fulin. Ya. Kalau sah takun bermula si insan, bermula si Zaid itu je insan. Sah takun. Disah dapat khabar. Juz'i untuk kulli. Insan je lafai kulli. Juz'iyah insan tu Zaidun, Amrun, Bakrun, ya. Kalau sah takun Zaidun itu insan. Disah dah bolak-balik tadi. Hanya hasar kulli kepada juz'iyah. Hanya hasar kul dalam ajza yang hansah bolak-balik. Dia hanya sah pada satu sisi. Hanya hasar kul ada ajza yang sah pada tabuh sisi. Toh sah pada sisi yang sah takun pun bermula bil usul itu muqaddimah dan 7 kitab. Yang sah takun. Hansah dah balik. Hansah takun pun bermula muqaddimah itu bil usul hansah takun. Punya hasar juz'i, hasar kulli dalam juz'iyah yang sah tak bolak-balik. Sah takun bermula insan itu Umar, Bakar, Zaidun, bulan mandum sah takun. Dan jika balik bermula Zaidun itu insan. Yang beda aja. Beda kulli dengan kul. Ya. Ini mana apa maknanya? Ala qillatin ka muqaddamatir rajul. Rajulan